Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam blog saya ini. Terima kasih kerana masih lagi mengunjungi blog saya ini. Kepada yang baru subscribe, yang baru masuk, yang baru subscribe, saya ucapkan terima kasihlah kepada semua. Baik, hari ni saya nak sentuh sikit saja. Sebab saya ni susah sikit nak bercakap ni. Manakan saya masih lagi orang kata mulut ni masih lagi rasa berat, masih lagi rasa tersasul. Jadi saya nak ceritakan kelebihan Al-Quran ni sendiri. Siapa-siapa yang tak baca, elok pegang Al-Quran ni. Pegang Al-Quran ni, kena baca, kena tadabbur. Kalau kita dah asyik ni Quran ni, kalau kita dah asyik bekerja saja tanpa kita baca Quran, tanpa kita tadabbur makna-makna dia, tak guna hidup kita ni. Sebab kita ni hidup tak lama. Kita ni hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun lah paling tinggi. Tapi kalau kita tak baca ni, esok siapa lagi yang nak menyelamatkan kita? Tentulah benda ni, Al-Quran ni, yang sentiasa ada bersama dengan kita, yang mana kita ni lah yang berharap kepada dia. Kalau kita tak baca Al-Quran, kita tak tadabbur Al-Quran, maka sia-sialah hidup kita ni. Sebab itulah kalau boleh kita di tempat kerja ke, ataupun sebelum kita nak pergi bekerja, kita baca Quran ni. Kita baca ayat dan baca makna sekali apa yang kalau kita tak faham maknanya, kita boleh tanya orang yang lebih mengetahui. Kita tak faham makna dia. Kalau kita keliru sikit tentang makna, kita tanyalah orang tu, tanyalah pak tuan guru ke, ustaz ke, tanya dia kalau kita tak faham. Kalau kita faham, alhamdulillah. Tapi dengan syarat kita baca ayat Al-Quran dan kita baca maknanya sekali. Kalau tak faham, barulah kita bertanya. Sebab itulah Al-Quran ni dia menceritakan kisah yang lalu. Dan kisah yang lalu ini akan berlaku pada akhir zaman ini. Kisah yang berlaku pada zaman Nabi, yang mana zaman Nabi itu dah berlaku dah, ataupun sebelum zaman Nabi lagi dah berlaku dah, tapi akan berlaku lagi pada zaman-zaman ini. Turunnya meteor berlaku dah. Berlaku pada zaman dahulu. Zaman sebelum Nabi pun dah berlaku dah. Berlaku dah banjir kan. Banjir zaman Nabi Nuh. Berlaku pula berlaku juga pada kita ni, di zaman sekarang ni, zaman kita ni kan. Berlaku juga homoseksual zaman Nabi Lut. Kaum yang mana orang lelaki suka kepada lelaki, perempuan suka kepada perempuan. Berlaku pada zaman ni. Itu zaman sebelum kedatangan Nabi Muhammad lagi. Zaman Nabi tak datang lagi. Nabi Muhammad tak datang lagi. Tapi zaman sekarang ni dah ada dah tu semua. Zaman yang mana kaum Nabi Nuh, Nabi Lut kan, dah ada dah orang yang mana mencintai kaum sejenis. Di US sana, mereka dah menggombal undang-undang bahawasanya boleh kahwin sama sejenis, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Ada undang-undang begitu, memang dibolehkan. Kat Malaysia tak ada lah kan. Tapi nak ceritanya dibolehkan. Apa yang dibuat zaman Nabi Lut dulu tu,
Tuhan dah murka dah. Tuhan hinggakan Tuhan dah, orang kata dah bagi apa? Dah hancur dah kaum tu. Tiba-tiba zaman sekarang ni ada lagi, kan? Ada lagi. Timbul balik zaman tu. Zaman Nabi Lut tu. Zaman yang tak ada zaman tu dah ada Nabi. Dah ada Nabi menerangkan hukum hakam. Menerangkan tentang tak boleh buat macam ni kerana Allah murka. Zaman tu ada Nabi. Nabi buat juga. Allah Ta'ala terus timpulkan azab kepada kaum yang ingkar, kepada kaum yang takbur, kepada kaum yang sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sekarang ni dia datang balik. Apa yang berlaku pada zaman dahulu datang balik zaman kini. Zaman sekarang ni kita tengoklah macam-macam belawa dia berlaku kan. Kaum Nabi Lut ada, orang hina Nabi pun ada zaman sekarang ni. Menghina Nabi zaman dulu ada. Zaman sekarang ni pun dah ada juga orang yang hina Nabi. Ambil Al-Quran saja tapi pada masa yang sama menolak Nabi pun ada. Orang yang kaum zaman dahulu, mereka ni ditimpa azab kerana enggan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sekarang ni kita tunggulah masa tengok nanti akan datang satu masa nanti akan wujudnya azab-azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah ada dah, cuma kita tak sedar saja. Dah ada dah, cuma kita tak sedar. Kita tengok banjir yang besar. Banjir itu sebenarnya bala atau sebenarnya bala datang air begitu banyak tanpa kita duga kan. Bala atau sebenarnya. Begitu juga angin puting beliung datang. Sebenarnya itu semua adalah tentera-tentera Allah, bala-bala yang Allah hantar untuk mengetuk pintu-pintu hati kita ni supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja untuk hari ini sebagai celoteh saya pada hari ini, untuk saya nak biasakan diri saya bercakap lagi dalam vlog-vlog yang seterusnya, insya-Allah. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum.